ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Hanya padamu kami meminta, hanya padamu tempat kami mengadu. Oh ya Allah, pimpinlah hamba-Mu. Oh ya Allah, Kau rahmatilah kami. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatimu, mensyukuri segala nikmat-Mu dengan sebaik ibadah padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hanya padamu kami meminta, hanya padamu tempat kami mengadu. Oh ya Allah, pimpinlah hamba-Mu. Oh ya Allah, Kau rahmatilah kami. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Itulah dia Malaysia hari ini dimulakan dengan nyanyian lagu daripada Abang Isman Hijaz dengan lagunya Zikir Doa. Ya, dan sesuailah dengan kita yang dah memasuki hampir 20 Ramadan. Ya, betul. 20 Ramadan ini bermakna kita menjelangnya pecutan akhir untuk 10 malam terakhir. Ramai yang akan menghargai kenikmatan ini kan. Sebesar-besar kenikmatan tadi yang Abang Isman juga kongsikan adalah keampunan kan. Ya, pengampunan daripada Allah SWT. Inilah masanya yang akan diambil insya-Allah daripada kita segenap lapisan masyarakat umat Islam di seluruh pelosok negara sebenarnya, bukan di sini saja. Tapi apa pun kita akan berkongsi macam-macam lagi di MHI, terutama sekali tentang kesihatan. Hari ini kita ada satu segmen seperti mana hari Selasa kita akan bawakan tentang kesihatan. Tapi lama Abang Isman kita diri kat sana. Jomlah kita jemput dia. Silakan Abang Isman untuk bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Abang Isman. Terima kasih.
Selamat berpuasa. Selamat puasa. Dah Okey, dah puasa Ramadan. setakat ni. Dah last Oh, dah lah. Dah nak habis dah 10 dah kan. Itulah dia. Betul. Tapi Yam. saya dengar tadi lagu Abang Isman nyanyikan tu lagunya zikir doa. Jadi Keroncong zikir. keroncong zikir doa. Itulah dia ada elemen keroncong. elemen keroncong dia Sebab tu. dalam keroncong terima kasih pada Menerbit lah. Kan? Saya pada Anim juga Fadli. Dalam keroncong ni sesuai dengan untuk zikir dan doa sebenarnya. Sebab dengan keroncong ni kita dapat menyampaikan dengan baik, dengan lembut. Alunan dia lah. Yes. Dia punya Sebab melody. berzikir ni kita kena lembut. Kena minta ampun, kena lembut. Betul. So bukan rock tak boleh. Bukan pop tak boleh. Tapi keroncong lebih sesuai. Dan satu lagi, apabila kita alunkan muzik-muzik yang ada elemen-elemen doa dalam lagu ni, kita boleh senang ingat tau. Saya saya Apa dia tu? Apa dia tu? Saya mengamalkan benda dah lama dah. Contohnya macam waktu nak berpuasa, kan lagu Nawaitu Sabar Adin kan. Sama juga seperti mana yang Ustaz nyanyikan tadi. Betul. Sebenarnya Ramadan dah nak dengan dah 10 hari ni. Lagu dalam zikir ni, dalam keroncong ni ada zikir dan doa. Doa ni yang Sayyidah Fatimah tanya pada Rasulullah. Betul. Ya Rasulullah, kalau aku jumpa dengan Lailatul Qadar, aku nak baca doa apa? Allahumma inni ala zikrika, bukan? Allahumma innaka afun. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa tu yang kena baca. Doa pengampunan lah kan Abang Isman. Maknanya yelah, malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan yang amat baik untuk kita jadi Rasulullah suggestkan kita punya doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi dalam tu sebut biar kita ramai-ramai. Yelah, ramai-ramai. Itu nampak kuasa kata bahasa Arabnya. Sebab satu lagi dalam tu ada zikir. Kan? Subhanallah. Zikir ni kalau kita selalu amalkan. Sebab sekali kita zikir ni, Allah bagi kita satu pokok dengan syurga. Jadi kalau 10 hari, 10 kalau bulan, kita ulang 10 hari, lagu tu 10 tahun, 20 tahun, pokok ni dah penuh dekat syurga. Tapi logik ni, kalau taman kebun dah dekat syurga, takkan Tuhan dekat neraka. Itu dia maknanya kita harapkan zikir tadi dengan doa tadi, minta Allah ampun dosa kita, terbaik untuk kita Ramadan ni. Tengah yang akhir ni saya rasa cakap jangan lepaskan peluang lah, pecutan takhir inilah. Apa saja pun. Sebab tu Rasulullah anjurkan sepanjang Ramadan ni, kalau boleh mulut jangan putus, hati jangan putus. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu. Kena baca doa ni. Jangan dilepaskan lah. Kalau putus di hati, mulut jangan putus. Kalau boleh inilah sepanjang Ramadan akhir ni lagi-lagi lepas tu baru syok nak gaja. Lepas tu kena keroncong lah tu. Okey, cerita pasal tu, kita nak tahu juga akan perjalanan seni. Alang-alangkan Abang Isman bersama dengan kita dan antara yang memang awal lah menumbuhkan Hijaz dan sebagainya. Betul. Perjalanan seni tu pastinya ada ombaknya, ada warna-warninya. Macam mana mungkin nak kongsikan bersama dengan peminat? Ombak dalam Hijaz ni memang terlalu besar. Kan? Dulu ombak besar dia bagi. Besar sangat, dia terlalu besar. Jadi kita sentiasa di alun. Kan? Jadi macam mana Munib boleh buat solo? Ramai tanya. Ramai tanya kan. Macam mana terjadi masa saya live dekat TikTok tadi? Kan? Dia kan kenapa buat solo semua? Dia kan ni semua daripada COVID tu lagi. Okey. Kan 2 tahun tak buat apa. Kita komposer. Kita lagu banyak keluar. Lagu banyak kita ciptakan. Tapi tak boleh nak keluar. Macam masing-masing buat solo tu seorang-seorang. Itu yang saya buat lagu Ijabah, kan? Saya buat ni yang keroncong. Tapi saya tak selalu lah. Munib suara sedap. Tak ada lah. Suara Abang Isman pun okey je. Jadi ni sebab tu. Jadi Hijaz masih lagi. Hari ni kita ada buka puasa dengan PM dekat PWTC. Hijaz lah semua lah. Hijaz. Jadi esok pun kita ada program. Kita ada macam-macam lah. Ramadan ni agak sibuk juga. Tapi bukannya saya buat solo ni keluar Hijaz tak. Hijaz tetap ada. Maknanya dalam Hijaz tu siapa lagi yang komposer? Semua komposer. Semua komposer. Jadi itu pasal lah masa COVID tu masing-masing memang dah giat lah nak buat lagu, nak nyanyi. Belum lumba nak. Tapi yang nampak yang mengeluarkan single Abang Munib. Dia solo. Saya ni Abang Isman sekali lah. Saya kadang-kadang je. Tapi ini single yang kedua. Single kedua lah. Okeylah, kadang-kadang pun dah 2 single. Betul lah. Jadi banyak sebab kita kompos dulu intim AC Mystika Iman bawa kami. Jadi kita buat lagu untuk orang kan. Dengan situ yang kita dah biasa buat lagu, biasa. Itu yang boleh dah tak biasa dengan mendap kat rumah, itu yang terbiasa buat lagu tu. Tapi kalau ikutkan, okey, kalau trend nasyid
90-an tu memang letup lah orang cakap kan dengan Rehan dan sebagainya. Dia macam fenomena kan. Tapi sekarang ni dah 2023 dah Abang Isman. Jadi bagaimana Abang Isman melihat juga tentang perkembangan ni? Saya memang puji adik-adik yang baru masuk. Yang newcomer ni. Baru ni vokal bagus-bagus semuanya. Teknik vokal, nyanyian semua. Cuma dia orang tak dapat satu lagu yang betul-betul orang boleh grab. Dekat situ penasib-penasib baru kena banyak belajar, jumpa kami. Jumpa macam mana kan, jumpa orang lama ni macam mana nak dapatkan lagu yang betul-betul orang boleh jadi evergreen. Sebab jangan fikir sekarang, kena fikir lagi 30 tahun akan datang. 50 tahun akan datang, generasi baru. Sebab tu kami dulu kita tubuhkan Intim, UNIC, Mestikan sambung perjuangan dia. Jadi lagu lama, legasinya disambung. Lagu lama sebab dulu pun sebab lagu tu sebenarnya biasa, tapi bila dah nyanyi selalu, jadi dah diingat. Nyanyilah bang sikit lagu Fata Morgana. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita kan dikuasai syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Ulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya senjata utama. Lagu tu kan itu lagu bukan sahaja itu, kalau para nasyid lelaki nyanyi, wanita di bawah rasa macam semua sing along semua sini Ayu. Bos kita lagu Ayu dia macam ni. Itu lagu legend bang, legend. Tapi Wijah sendiri macam Sumaya. Sumaya. Rasulullah, semua lagu-lagu yang orang ingat sampai sekarang. Apa dia punya killer masa tu, maknanya dalam instrumennya ke ataupun dalam liriknya ke? Semua. Dalam lagu yang baik dia ni satu komplit. Komplit dari lirik dia, lagu dia, artisnya, muziknya, cara nak persembahannya. Kalau kita makan nasi lemak, walaupun nasi lemak daun pisang, tapi sambal yang sedap pun sedap, hidangan dengan bagus, orang makan. Betul. Kalau orang bertambah. Dengan pinggan 1 juta pun, makanlah, tak sedap kan. Jadi, apa ni, persembahan artis itu sendiri. Jadikan lagu tu macam Rehan kan, Robani, macam cara dia orang bawa kan. Kita berrespek untuk Rehan, macam sekali keluar je tu boom, keluar je boom, Robani keluar je boom kan. Jadi kita yang bawah-bawah ni ikut yang baik lah kan. Ke macam sekarang ni kalau kita nak keluarkan lagu demi lagu nasyid, takut sambutannya ialah audiensnya macam dulu masih lagi takut dia tak jadi. Kan sebab apa, bila kita keluar kita nak bagi orang makan ni, nak bagi orang dengar. Daripada tak ada jadi ada, daripada ada yang sedap, jadi sedap yang kita lah yang tawarkan benda tu kita yang tawarkan. Sebab bila awak keluarkan benda yang bagus, orang mesti ambil. Tapi apa pandangan Abang Isman pula tentang ada orang mengatakan bahawa artis nasyid ni popular waktu Ramadan je. Habis Ramadan senyap pula nasyid ni. Itu yang kita risau ni. Yalah, betul lah. Bila Ramadan je baru nak ni kan. Tapi sebenarnya benda tu memang tak dapat lari sebenarnya. Bila Ramadan ni orang nampak bukan artis nasyid pun dah bernasyid buat Ramadan ni. Dalam masa buat single Ramadan. Baguslah buat nasyid kan. Jadi bila Ramadan ni bukannya artis nasyid je. Artis tu popular pun buat nasyid. Buat lagu-lagu ketuhanan. Betul. Untuk apa? Sebab apa? Itu berkah Ramadan. Dengan berkah Ramadan tu daripada awal hari pertama pun orang dah mula dah sedar. Dah mula dengan pakai baju yang bagus. Persembahan pun sembahyang yang bagus. Yang tak bagus pun tak nak. Itu bagus rasanya. Betul. Tapi masa tu nasyid masa tu ke belakang sikit lah. Kan? Tapi sebenarnya dalam waktu yang bukan nasyid pun kita pun sibuk. Betul, sibuk dengan lain-lain juga. Dengan apa semua kan. Dan sebenarnya bukannya tarikh penting dalam Islam bukannya hanya di bulan Ramadan. Banyak lagi tarikh-tarikh penting lain yang perlu diambil mungkinlah idea untuk sebagai komposer dan juga penyanyi nasyid untuk hasilkan lagu-lagu buat pendengar insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak abang. Terima kasih Anim. Ucapan buat peminat yang sentiasa menantikan. Selamat meneruskan ibadah puasa. Kerana jangan kita nak kecoh sangat ataupun kita nak sibuk dengan raya. Raya tetap raya. Tapi tetamu besar ni jangan kita halau. Tetamu besar agung yang Rasulullah Ramadan ni tolong jangan halau lah kan. Jadi maknanya kita sibuk dengan raya apa semua, kita teruskan dengan ibadah puasa kita. Kita dah pusingan terakhir ni sebenarnya speed lagi laju sebenarnya. Zikirnya, semayangnya, amal apa ni dia punya apa cakap secara dirinya, minta semua tolong kemaskan. Saya pun cakap untuk diri saya juga kan, kemaskan diri untuk nak menyambut raya tu dengan keadaan lebih bagus dan sebelum terlambat selamat raya lah. Mak daripada kami Hijaz untuk semua yang mendukung
dan mendoakan kami. Amin, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Isman Hijaz. Terima kasih di atas dendangan lagu Keroncong Zikir Doa pada pagi ni. Siap ada lagi tambahan Fata Morgana digandingkan bersama dengan host kami. Pergi kat YouTube Isman Hijaz Keroncong Zikir Doa. Dah ada dah. Saya punya muzik video dekat Madinah. Oh inilah kita tengok tadi tu. Kita tengok ni sekarang. Kelas. Rezeki Allah bagi saya dapat Alhamdulillah. di perkarangan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni. Okey, jadi anda boleh tengok kat YouTube nanti untuk anda lihat bukan saja kita boleh dengar, malahan kita boleh ikut nyanyi lagu ni bersama-sama Keroncong Zikir Doa ni. InsyaAllah. Amin. Okey, kita akan teruskan perkongsian. Cuma kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bercerita tentang kanser prostat di mana ini merupakan kanser kedua yang membunuh dalam kalangan lelaki. Ya, segalanya di MHI selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Malu dan sensitif. Sikap itu rata-ratanya dimiliki oleh golongan lelaki apabila berbincang tentang kesihatan prostat. Namun, tanpa disedari, sikap malu dan ada ketikanya tidak endah boleh menjejaskan kesihatan dan meragut nyawa. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh American Cancer Society pada tahun 2018, hampir 164,690 lelaki dilaporkan menghidap kanser prostat. Kanser itu merupakan penyumbang kedua terbesar kematian di dunia. Malah di United Kingdom, kematian berpunca daripada kanser prostat dianggarkan berlaku setiap 45 minit. 2 daripada 3 lelaki berusia 65 tahun ke atas lebih cenderung menghidap penyakit ini. Selain faktor usia yang semakin meningkat, memiliki keturunan yang mempunyai sejarah kanser dan pengambilan diet tidak sihat juga menjadi penyebab. Walaupun penyakit ini sering dikaitkan dengan warga emas, trend itu kini berubah. Lelaki seawal usia 55 tahun juga turut berisiko. Di Malaysia, kanser prostat ialah kanser ketiga tertinggi dalam kalangan lelaki. Anggaran seorang daripada 117 lelaki berdepan dengan penyakit kronik ini. Lebih menggerunkan, 58% pesakit telah disahkan berada di tahap kritikal kerana enggan menjalani pemeriksaan awal. Pada peringkat awal, penyakit ini tidak menunjukkan sebarang petanda jelas. Sesetengah kanser prostat tumbuh dengan perlahan dan tidak menyebabkan sebarang masalah. Namun, ada yang berkembang dengan cepat dan merebak ke bahagian tubuh lain. Apakah punca utama dan rawatannya? Konsultasi bersama doktor pakar harus dilakukan agar solusi dan rawatan terbaik dapat dijalankan. Ya, kalau bercakap tentang kanser prostat ni, ini antara salah satu kanser yang paling ditakuti oleh golongan lelaki lah. Jadi kami sebagai lelaki ni harus memberikan pendarahan kepada umum lah berkaitan dengan kanser prostat ni. Ada juga yang mengatakan bahawa kanser prostat ni boleh menyerang ketika usia kita warga emas lah boleh dikatakan kan. Tapi kita perlu ada pendidikan awal untuk kita nak mengesan. Sebab ada laporan yang mengatakan bahawa kita ni kalau pergi ke hospital ataupun mana-mana pusat perubatan, kita dah pun dikesan stage tu dah pada tahap yang serius. Okey, bagaimana cara yang terbaik untuk merawat dan apakah sebenarnya fakta mitos yang sering kali kita dengarkan tentang kanser prostat ini? Kita akan pelajari bersama dengan Profesor Madya Dr. Syanggar Kubusami selaku pakar perunding kanan urologi dan Ketua Jabatan Surgery Pusat Perubatan Universiti Melaya. Hello Prof. Prof, thank you so much for being with us. Terima kasih banyak-banyak kerana hari ini ilmu yang kita nak dapatkan juga bersama-sama dengan pesakit dan yang menjaga. Okey, di talian nanti kita akan bawakan. Kalau mungkin dah bersedia, kita akan bersama dengan Encik Selamat Fauzi Muhammad Jaih selaku pesakit yang berada pada tahap yang agak serius, katanya tahap 4 ya, pesakit prostat dan juga kanser prostat, dan juga Puan Mazrina. Assalamualaikum Puan Mazrina dan juga Encik Fauzi. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak.
Ya, hai. Kami di MSI juga ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita dapat satu insya-Allah lah komunikasi yang dapat membantu anda di luar sana untuk memahami lebih tentang kanser prostat ini. Okey, jadi sebagai permulaan doktor mungkin boleh kongsikan kepada penonton, mungkin ada yang anda tahu ataupun mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya berkaitan dengan kanser prostat. Sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan. So, kanser prostat ni adalah barah, sejenis barah yang berasal daripada kelenjar prostat. So, ini adalah seperti yang diberitahu tadi kan, kanser yang nombor 3 paling tertinggi di Malaysia. Selepas kanser paru-paru dan kanser kolorektal. So and kanser ni kalau dikenal pasti pada tahap awal boleh dirawat sampai sembuh secara penuh. Oh, secara total boleh sembuh. You can cure the cancer dengan makan ubat sahaja. Dengan we will talk about rawatan. Okey, baik. So masalah dekat Malaysia ni lebih kurang 60% pesakit yang dikenal pasti ada prostate cancer ialah pada tahap keempat. So ini meninggikan risiko untuk kematian lah, punca daripada kanser and also kos rawatan pada lebih tinggilah pastinya. Ya, pada pesakit yang datang dengan tahap keempat sangat-sangat tinggi berbanding dengan bila dikenal pasti pada tahap awal. Adakah ianya disebabkan tak ada simptom yang dapat dikenal pasti pada peringkat awal? Ini kerana ramai hampir 60% mereka yang dapat tahu hanyalah berada pada tahap 4 dan serius. Yes. So kalau kita ambil simptom, dia mengikut satu spektrum. So spektrum tu dari first tak ada simptom langsung. Unless you go untuk buat berjumpa saringan dengan doktor, saringan kesihatan dengan doktor yang pakar urologi lah biasanya. So baru dia akan dikenal pasti. So ada test-test yang kita akan buat, like PSA test ya, prostate specific antigen test ataupun ujian jari lah, digital rectal examination. Then kita boleh kenal pasti sama ada pesakit itu ada risiko untuk prostate cancer. Baru kita boleh buat ujian biopsi dan sebagainya untuk mengenal pasti diagnosis prostate cancer. Mungkin atas sebab itu jugalah mungkin ada di antara golongan lelaki ni yang mungkin tidak mahu berjumpa dengan doktor sebab mungkin tiada simptom ataupun mereka ni mungkin mengatakan bahawa muda lagi untuk membuat pemeriksaan. Jadi apakah antara simptom yang mungkin boleh ditunjukkan kepada penonton? Symptoms. So first like kita cakap tadi, tak ada symptom is the first symptom lah actually kan. If you look at the spectrum. And then you will come to symptom-symptom yang boleh mimic prostate enlargement, which is something which is very normal. Lelaki ada prostate, bila kita berumur, prostate kita akan membesar dan mula ada simptom prostate enlargement, iaitu physically nampak? Saiznya? Tak nampak. Melalui pemeriksaan ataupun pemeriksaan sahaja. Kita sendiri tak boleh nak self-diagnose ataupun self-check? Bukan simptom lah, dengan simptom. Ada yang mengatakan bahawa ada beberapa ketulan-ketulan kecil seperti kacang walnut dan sebagainya. Biji kelenjar tu ke? Ya, that is the prostate lah. Yang walnut tu adalah prostate. And then dia akan membesar. Bila kita berumur. And then start bagi simptom macam menjejaskan saluran kencing kita lah. Kencing tak lawas. Kencing mungkin tak lawas, mungkin kita kena pergi kerap ke tandas, mungkin kita bangun banyak kali pada waktu malam. Apa warning sign dia? Kalau kita alami sendiri untuk mengatakan yang itu berada pada tahap serius. Tahap serius mungkin maybe you are meaning tahap keempat. What is that? So that is the end of the spectrum. Spektrum gejala lah, spektrum syndrome, that's the end. Bila pesakit mungkin datang dengan sakit belakang yang teruk, mungkin lumpuh, back pain, lumpuh kaki, because of the spread of the cancer ke spine ataupun paru-paru, mungkin susah nafas, mungkin kencing berdarah, mungkin langsung tidak boleh kencing, perlukan tube untuk mengalirkan kencing. Maknanya dekat sini, kanser prostat ni kalau dah berlaku di peringkat yang terakhir, peringkat keempat, ianya boleh merebak kepada bahagian tulang. Ya, paling common ialah tulang dan spine. Kita akan sakit tulang belakang, sakit pinggang macam tu lah ya doktor. Itu kerana kanser tu dah merebak lah. Merebak, ya. Okey, kita nak meraihkan juga Puan Mazrina dan juga Encik Fauzi yang kini berada di talian. Assalamualaikum Puan Mazrina. Waalaikumsalam. Okey, sekali lagi minta maaf banyak-banyak sebab kita nak sedikit pendahuluan lah kan bersama dengan Prof. Puan Mazrina, mungkin boleh kongsikan setakat ini keadaan Encik Fauzi bagaimana? Sekarang ni masa dia didiagnose 2020 Januari, dia memang dah stage 4. Okey, Januari 2020. Ya, dia memang dah stage 4 sebab
macam Prof cakap, kami tak ada simptom. Memang tak ada simptom, dia tidak ada kencing tersekat ke, dia tidak ada sakit pinggang, dia masih boleh bekerja. Sebab dia buat kerja berat sebenarnya. Jadi sampai satu peringkat tu dia kerap demam, badan dia susut. Itu yang buat kami a bit alert, sebab saya sendiri pun adalah bekas pesakit kanser. Saya leukemia. Okey, jadi anak saya sebut, dia kata macam pelik, abah selalu demam and then badan makin susut. Ingat tak dulu mak pun selalu demam. That is when we decided that kita pergi cek darah. Kita pergi klinik dan cek darah. Itulah dia punya indication yang doktor bagi, kata dia punya PSA reading dah 1073. Dia punya prostate daripada saiz walnut dah naik jadi saiz sebiji oren. Terus kami melapor dihantar ke HKL sebenarnya. Lepas tu dari situ dibuatkan dibuat ujian jari semua. Dari situlah kita tahu yang dia dah sebesar buah orange. Gleason chart score dia pun ialah 4+5, 9 masa tu. Puan Mazlina, boleh saya tahu usia Encik Fauzi? Semasa kena dia 57. Sekarang dia bulan 7 ni 60. Okey, Encik Fauzi, Encik Fauzi macam mana keadaannya? Mungkin yalah pastinya agak sukar perkara yang dilalui, cuma nak dikongsikan bersama dengan penonton selepas didiagnos, rawatan-rawatan yang dijalani dan ketika ini bagaimana proses yang diterima lah, maknanya dari segi rawatan dan sebagainya daripada pihak hospital. Encik Fauzi boleh kongsikan sedikit bersama kami? Ya, boleh. Alhamdulillah, terima kasih pada Malaysia hari ini kerana memberi saya peluang untuk berkongsi. Buat masa ni saya memang dah dua-dua belah kaki saya memang dah tak boleh nak bergerak, sebab saya baru dalam 2 bulan lepas saya membuat rawatan di onkologi ICUKM dan saya memang disahkan saya tidak, kedua belah kaki saya tidak boleh bergerak lah. Tapi Allah masih memberi saya peluang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya boleh balik ke rumah dan saya sekarang ni berada di rumah. Saya meneruskan rawatan di rumah dengan bantuan onkologi, doktor yang merawat saya lah. Puan Mazlina mungkin boleh kongsikan kaedah-kaedah rawatan yang digunakan untuk merawat Abang Fauzi ataupun Cik Fauzi ni? Mula-mula dulu dia buat hormon terapi. Mula-mula lepas didiagnos start dengan hormon terapi, dibagi Degarelix setiap bulan. Lepas tu bila mula-mula dia turun 0.03, terus menjunam turun dia punya PSA reading. After about 3 bulan ke, saya dalam 3 bulan ke 6 bulan macam tu lah, dia naik balik, dia start naik. Bila dia start naik, doktor start pula dengan Abiraterone. Lepas tu bila makan itu pun tak jalan, doktor start pula dengan kemoterapi. Berperingkat lah. Berperingkat lah. Ya, berperingkat. Sebab apa? Macam yang kita tahu, prostate cancer ni dia slow. Dia punya progress slow, tapi bila dia dah naik, dia susahlah kita nak turunkan. Itu yang penerangan dia beri pada kami lah masa tu. Selepas last year kami buat kemoterapi, Januari sampai Julai, 6 cycle, 12 round. Lepas tu turun, okey. Selepas 2 bulan dia naik balik. PSA tu naik balik. Jadi kita baru nak start second punya kemo. Yang mana kemo ni sebabkan suami saya ni dia ada kad pesara tapi dia tidak berpencen, dia bekas tentera. Okey. Jadi segala urusan perubatan kami memang under Jabatan Hak Ehwal Veteran lah. Okey. Dia dapat bila kami tengah memohon untuk second type of chemo tu. Yang bayarlah berharga dalam 38,000. Jadi kami meminta bantuan daripada Jabatan Hak Ehwal Veteran. Tapi 17 hari bulan 2 tu dia
warded lagi. Ni kali ni dia betul-betul warded. Selama 3 tahun dia kanser tak pernah warded. 17 November dia warded. Sebabkan alasannya ialah mula-mula sebab saya bawa ke hospital sebab dia tak boleh kencing. Dia dah start. Sebab sekarang ni dia punya tumor berada di spine dia, di T7. Jadi kita cuba ortopedik cuba nak membuat pembedahan masa tu, tapi tak boleh sebab dia punya tulang dah a bit corroded katanya. Okey, Puan Mazrina, sambil tu alalang kita bercerita tentang rawatan-rawatan yang telah pun dijalani oleh Encik Fauzi. Kita nak minta juga komen daripada doktor. Adakah ini rawatan standard yang akan dialami, akan dilalui oleh pesakit-pesakit kanser prostat? Very standard, sangat standard kaedah rawatan yang dilalui oleh pesakit. Bilakah waktu ataupun indikasi yang menunjukkan memang perlukan pembedahan ataupun kemoterapi yang... So, kategori rawatan tu kita boleh secara asasnya boleh kita divide into 4 kategori. So first we need to know. Saya suka guna analogi kucing dengan harimau. So when you look at kucing kan, bila tahap awal the cancer volume is low, PSA sangat rendah. Bila kita buat biopsi pun tadi puan ada cakap grade, Gleason grade, so Gleason grade pun rendah. So kita tahu ini macam andaikan seekor kucing yang jinak lah. So this disease usually tak akan merebak, boleh dipantau saja. Setiap 3 bulan kita pantau dengan ujian PSA, and then we can take action kalau dia progress lah. So usually a lot of patient akan just do active surveillance macam ni and should be okay actually, most of them. And then it comes to the harimau yang ganas kan, harimau ganas. So we know kalau dia punya PSA tinggi sedikit ataupun Gleason grade dia also tinggi, tumor volume is very high, then we know this one mungkin now the harimau is sleeping. Nanti pada masa akan datang dia akan start to become aggressive and merebak. So we need to predict this aggressiveness, then kita kena cadangkan rawatan seperti pembedahan prostat, which is called radical prostatectomy, di mana kita akan keluarkan kelenjar prostat, ataupun kita akan cadangkan untuk melalui radioterapi kepada kelenjar prostat, tambah dengan injection hormon yang puan cakap tadi, injection hormon, tapi itu untuk jangka masa pendek, mungkin 2 atau 3 tahun. Hormon ni ialah hormon untuk menindas hormon lelaki, which is testosterone. That's the hormone that she's talking about. Jadi bermakna anda kata kalau kita dah membuat pelbagai kaedah rawatan, kita dah membuat pembedahan, keberangkalian untuk kanser prostat ni untuk datang semula tu berapa peratus keberangkalian? Hampir 100% actually. Kalau di tahap awal Kalau di tahap awal 5 year 10 year survival is hampir 100% actually. Jadi maknanya kanser prostat ni kita perlu membuat rawatan setiap hari lah kayaknya. Tidak perlu. Ubatan ke atau bagaimana? Sebab nampak mengatakan bahawa macam kanser prostat ni macam dia akan datang kembali apabila kita buat rawatan, dia datang balik. Jadi bagaimana nak menghilangkan terus kanser prostat ni? Dia akan datang balik jika dikenal pasti pada tahap keempat lah. Kalau di tahap awal and you buat rawatan and ikut plan yang diberi oleh doktor, which is not everyday treatment. Like kalau buat surgery, just one off surgery saja. And then kalau buat radiotherapy, there's a plan for radiotherapy 5 hingga 7 minggu. And then kalau ada suntikan yang puan cakap tadi, itu suntikan setiap bulan ataupun setiap 3 bulan sekali. Jadi penting untuk pengesanan awal lah ya. Kalau kita boleh reverse semula conversation kita adalah mesti anda tertanya apa sebenarnya menyebabkan kanser prostat ni dalam kalangan para lelaki. Macam tadi ada katakan usia lah, lebih daripada 50 tahun dan juga mereka yang ada sejarah keluarga, genetik. Ada satu lagi merupakan disebabkan etnik yang kurang berlaku di Malaysia. Apa yang dimaksudkan? So kita ni dari Asia, Southeast Asia kan. So our ethnicity macam nampak macam kita ni protected daripada prostate cancer. Because you ambil world incidence kan. Kalau ambil world incidence, kita nampak prostate cancer ni di bahagian Asia, Southeast Asia semua sangat rendah insiden dia. Banding dengan negara-negara barat, Australia, Amerika, UK semua, sangat tinggi insiden dia. Adakah lifestyle, pemakanan bagaimana? Cuaca maybe lifestyle, but there is no clear cut evidence lah untuk point towards scientific evidence tak ada yang kukuh lah, tak ada yang kukuh. Tapi masalahnya
kita di sini walaupun insiden rendah, kadar kematian tinggi. Because kebanyakan pasien datang pada tahap keempat. Okey, baik Prof. Satu lagi, ada yang mengatakan kekerapan ejakulasi, mungkin agak sensitif, saya minta maaf terlebih dahulu, tapi untuk timba ilmu bersama, kekerapan ejakulasi ada kaitannya tentang risiko sama ada ianya berpotensi tinggi ataupun rendah untuk seseorang itu menghadapi kanser prostat. Adakah ianya mitos ataupun fakta? I think it's a mitos lah. Because selalu kami kena tanya soalan ni. We are always ask this question. Mengapa? Because ada sebab mengapa orang tanya kita. Sebab bila prostate cancer, penyakit yang di kalangan orang yang dah berumur lah, maybe 50 above kan. So bila dah lepas 50, the testosterone start dropping, sexual drive decrease, so kekerapan frekuensi seks dan ejakulasi akan turun. And then you are seeing prostate cancer increasing with age kan. And then ada mitos macam ni yang mengatakan frekuensi ejakulasi, frekuensi seks akan protect you from incidents. Tapi so all the patients takutlah, I'm not having so much sex kan. Pentingnya pendidikan kan. So it's important. It's actually a myth. Tak ada kajian yang menunjukkan ada direct relation between ejaculation, sexual frequency, even testosterone pun tak ada. Tak ada apa-apa kaitan lah. Thank you so much Prof. Hari ini banyak sebenarnya dapat diterangkan kepada umum terutama sekali tentang apakah yang benar, fakta mitos dan juga secara keseluruhannya kanser prostat. Kita bahas lagi bersama dengan Puan Mazrina. Puan, apa yang ingin dikatakan kepada yang sedang menonton? Pastinya mungkin antara yang sebab Puan dah lalui rutin sekarang ni, secara ringkasnya pesanan mungkin daripada Puan kepada penonton-penonton MHI. Silakan Puan. Okey, pesanan saya yang paling utama sekali ialah pada lelaki-lelaki di luar sana, start umur 50 tahun ke atas, please go for check-up. Routine check-up, please. Sebab apa? Benda ni macam Prof cakap, dia yang bahaya ialah yang tak ada simptom. Sebab kita, in the end, yang menanggungnya ialah kita. Bila dah stage 4, then kita kena berhadapan dengan banyak lagi risiko. Betul. Baik-baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Mazrina. Cukup padat dengan perkongsian. Kita harapkan juga di bulan Ramadan ini ramai yang akan mendoakan Cik Fauzi dipermudahkan dalam segala urusan. Ada keajaiban yang berlaku dari sudut memberikan kesembuhan semula insya-Allah ya. Okey, baik. Terima kasih Puan Mazrina dan Cik Fauzi. Assalamualaikum. Baik. Salam Ramadan. Okey, jadi itulah dia, kita dah pun berbincang berkenaan dengan kanser prostat ni. Jadi apa yang paling penting kita dapat dekat sini adalah pengesanan awal tu ya. Saya rasa bukan saja ketika kita masuk menganjak usia 50 tahun, malahan kita yang berusia 30-an, 40-an ni pun saya sarankan untuk anda membuat medical check up lah. Bukan saja untuk kanser prostat, malahan untuk penyakit-penyakit yang lain. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Profesor Madya Dr. Syanggar Kupusami, pakar perunding kanan urologi dan Ketua Jabatan Surgery Pusat Perubatan UC Malaya kerana berkongsi kepada kami tentang kanser prostat ini. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini hanya di MHI. Ya, MHI kini kembali. Jadi kita dah pun memasuki minit terakhir di Malaysia hari ini dan kita telah pun memasuki 10 Ramadan yang terakhir di bulan Ramadan yang cukup mulia ini. Jadi saya pasti ramai dari kita yang nak melipat kali gandakan amal ibadah kita dan juga ada dari kita yang macam berfikir untuk menginfakkan wang kita setiap hari, mungkin nak demakan kan. Okey, jadi untuk bercakap tentang perkara itu, kita nak bercakap tentang jom wakaf dan infak kepada Kumpulan Pendidikan Darul Faizin ataupun singkatannya KIDAF. Kita terus saja ingin bersama dengan pengasasnya. Kita bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ramadan 10 terakhir ni Ustaz. Salam Ramadan memburu Lailatul Qadar. Ya, insya-Allah. Semoga kita dapat Lailatul Qadar itu. Amin. Baik, mungkin boleh ceritakan tentang latar belakanglah tentang KIDAF ni. Silakan. Alhamdulillah Ustaz. Tuan-tuan, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Kumpulan Pendidikan Darul Faizin ini dah menjangkau 12 tahun. 12 tahun berada dalam masyarakat, kita menyebarkan ilmu secara percuma tuan-tuan. Kepada para pelajar tahfiz khususnya, kepada warga emas daripada seusia 7 tahun usia sampai ke warga emas.
kita menyediakan pengajian percuma. Sekarang ni kita dah ada beberapa cawangan mula di Perlis, di Kedah, kemudian kita ada di selatan Thailand, di Fatani dan sebagainya. Bahkan kita membiayai pelajar-pelajar kita sampai ke Yaman, ke luar negara. Kita membiayai pelajar-pelajar kita. Subhanallah. Dan alhamdulillah semuanya hasil daripada sokongan dan dukungan daripada semua. Dan ni kita ni berada pada 10 akhir Ramadan ni. Waktu ni lah waktu yang kita nak kejar sungguh-sungguh Lailatul Qadar ni. Kalaulah setiap daripada RM1 yang kita sumbangkan itu, bayangkan Allah ganda 700 kali ganda seperti mana yang Allah janjikan dalam Quran. Masuk pula bulan Ramadan, ya Allah berkati dia seumpama nilai fardu. Dalam sebuah riwayat menyebutkan demikian. Dan nilai fardu seumpama tuan-tuan sekalian 10% pada gandaan biasa. Dah kalau RM1 dah RM7,000. Kena pula pada malam Al-Qadar seperti kita bersedekah selama lebih 84 tahun setiap malam. Subhanallah tuan-tuan. Itulah keadaannya bagaimana subhanallah kita hari ini nak kempen untuk sama-sama menyumbang kepada kumpulan pendidikan Darul Faiz ini yang telah 12 tahun dah berada dalam masyarakat, insya-Allah. Lama dah ya Ustaz, 12 tahun dah. Alhamdulillah, taklah lama sangat tapi okeylah. Okey, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang perkembangan terkini kerja pembangunan dan juga sasaran kos keseluruhan. Tuan-tuan yang sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami space yang kita ada, kita buat satu komplek berkeluasan lebih kurang 8 ekar. Ada bangunan masjid, ada bangunan asrama sementara, bangunan rumah warga emas juga sebahagiannya sementara, subhanallah. Dan permintaan untuk masuk ke madrasah kita ni dah macam dah overload dah. Dan bahkan asrama sementara yang kita bangun pun dah mencecah 10 tahun dah. Ada lubang sana pecah sini sebagainya. Dan menyebabkan kita terpaksa menghadkan pengambilan para pelajar. Dan juga kita terpaksa menghadkan pengambilan warga emas yang sekarang ini dah mencecah 50 orang. Tapi queue tu panjang lagi, subhanallah. Maka kita dalam perancangan untuk membeli, bahkan telah deal untuk membeli sebidang tanah bersebelahan dengan Kompleks Islam Darul Faiz itu berkeluasan lebih kurang 3 ekar. Kemudian kita nak bangunkan 2 blok bangunan, 1 blok bangunan pentadbiran dan 1 blok lagi bangunan asrama pelajar. Kemudian 1 blok bangunan rumah warga emas, Allahumma salli ala Muhammad, dan track untuk riadah dan sebagainya, dengan kos keseluruhan tuan-tuan mencecah RM5 juta. Saya ingat RM5 juta ni macam banyak, tapi sebenarnya tak banyak tuan-tuan. Semua duduk dalam poket tuan-tuan masing-masing, insya-Allah. Kalau kita ada 20 juta orang Islam kat Malaysia ni, bagi seorang RM1 dah 20 juta ringgit dah kita boleh dapat kan. Jadi insya-Allah taklah kita harap semua orang bagi, tetapi subhanallah kalau kita contribute seorang sikit, insya-Allah dia akan meringankan beban kami dan kita mampu untuk membuka lebih banyak peluang untuk orang datang ke Darul Faizin untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah Ustaz, ada macam Ustaz kata, mungkin ada dekat poket masing-masing, tapi ada dekat poket masing-masing nak keluarkan tu rasa berat. Mungkin ada di antara kita yang berfikir macam tu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan antara kebaikannya infak wang kita ni kepada pembangunan KIDAF ni lebih lagi bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, kita nak menyediakan pengajian kepada masyarakat, bukan sahaja anak-anak kecil yang menuntut ilmu, bahkan para pelajar yang mungkin satu hari nanti akan menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mengembangkan ilmu, dan warga emas yang menghabiskan usia-usia tuanya sallallahu alaihi Muhammad untuk beribadat berdasarkan kepada ilmu yang kita sediakan dan tempat yang kita sediakan. Maka semua kelebihan-kelebihan ini akan diperolehi kepada oleh tuan-tuan yang menyumbang. Ini sebut sebagai al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin dah terkubur dah ratusan tahun, tapi pahalanya berterusan sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab ilmu yang dimanfaatkan sallallahu alaihi Muhammad oleh pelajar-pelajar dan orang-orang sebagainya hasil daripada sumbangan yang telah kita berikan. Tambah-tambah kita nak rebut ni 10 akhir Ramadan ni, kita nak mencari Lailatul Qadar ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak bagi sekarang ni tak apa, tuan spare malam ni je. Tunggu masuk maghrib nanti tuan-tuan bagi. Tuan-tuan ada nombor telefon yang tertera, ada nombor akaun tertera, tuan-tuan tolong screenshot, simpan siap-siap. Malam ni tolong pesan ke anak-anak tolong. Dan tuan-tuan, saya selalu cadang. Tuan-tuan lockkan 10 akhir Ramadan ni untuk tuan-tuan bersedekah pada setiap malam. Dapat RM20, RM20. Kalau kali dengan 10 baru RM200. Kalau RM50 baru RM500. Nilai kalau nak bertemu dengan Lailatul Qadar bukannya nilai RM50 tuan-tuan. Kita sedekah dah hampir 50,000 mungkin, wallahu alam. Selama berapa tuan-tuan? Setiap malam selama 84 tahun. Inilah
yang kelebihan yang nak kita rebut, apatah lagi kita berada, Allah panjangkan usia kita berada dalam 10 akhir daripada Ramadan. Mudah-mudahan kita dikurniakan Lailatul Qadar, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya Ustaz, andai kata kalau kita ni bersedekah kan, tidak akan berkurang harta kita. Ya Ustaz, benar, malahan lebih banyak lagi digandakan ya, kan kita punya harta kita di rezeki kita, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga pembinaan KIDAF ni dipermudahkan nanti. Amin, ya insya-Allah. Jadi anda semua yang berada di luar sana yang menonton Malaysia hari ini, apa kata, mulai sekarang ini anda boleh dermakan kita punya wang kita ni, infakkan wang kita ini kepada pembangunan KIDAF ini. Okey, jadi ada di skrin ya Ustaz, mungkin boleh kongsikan, boleh scan dan sebagainya. Ya, insya-Allah tuan-tuan boleh scan kat situ. Dan yang paling penting tuan-tuan, saya terlupa nak bagi tahu tadi bahawa masjid yang kita bangunkan itu perlu kita buat renovasi. Sebab kita nak buka ruang untuk solat Jumaat para pelajar. Kita ada kelas-kelas yang nak kita sediakan, insya-Allah. Nombor telefon ada, nombor akaun ada, teruskan insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Okey, itu dia, kita telah pun bersama dengan Ustaz Jafi Abu Bakar Mahmudi, pengasas Kompleks Islam Darul Faizin ataupun KIDAF. Kita ingin berhenti berehat seketika, kembali lagi di Malaysia hari ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. 10:22 pagi. Kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak panjangkan lagi ruangan untuk anda berinfak, untuk anda bersedekah, untuk anda panjangkan lagi amalan-amalan yang baik. Lebih-lebih lagi mengejar 10 malam terakhir ni, insya-Allah. Tapi perkongsian seterusnya kali ini daripada Yayasan Islam Darul Ihsan ataupun YIDE. Kita bersama dengan sahabat prihatin YIDE iaitu PU Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah yang akan berkongsi sedikit sebanyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih bersama dengan kami, bagi juga platform yang terbaik untuk mereka mungkin menyalurkan sedikit sebanyak yang diperlukan, terutama sekali inisiatif yang ingin dibawa. Tapi sebelum tu, amalan-amalan yang terbaik mungkin nak dikongsikan daripada PU juga. Apakah yang boleh kita lakukan untuk kita memburu malam Lailatul Qadar? Terima kasih pada Anim dan seterusnya muslimin muslimat bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Pada malam-malam Al-Qadar, malam ini mulanya tanazzalul malaikatu warruh, akan turunlah ribuan malaikat memenuhi langit. Kata Imam Ibnu Katsir, kalaulah kita dibuka hijab melihat langit, ketika itu kita tidak mampu melihat langit kerana penuhnya langit dengan ribuan malaikat yang diketuai oleh Ar-Ruh, iaitulah malaikat Jibril yang akan mendoakan dan mengaminkan doa-doa kita. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah, 10 malam ini adalah jumhur para ulama mengatakan adalah malam-malam terbaik dalam setahun. Jadi kita perlu ambil peluang mulai malam ini, khususnya bukan saja dengan solat qiyam, berpuasanya kita baca Al-Quran, bahkan berinfak ajwadan nas fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang pemurah dan paling pemurah lagi di bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, YIDE Yayasan Islam Darul Ihsan adalah satu badan rasmi di bawah Majlis Agama Islam Selangor, yang mana badan ini menyantuni lebih 9,000 anak-anak yatim di negeri Selangor yang kematian ayah khususnya, dan mereka ini bernaung di 25 pusat-pusat anak yatim yang bernaung di bawah YIDE. Jadi YIDE ini bukan skema. YIDE ini bukan entah siapa punya badan. Dia adalah satu badan yang rasmi, yang diaudit oleh Majlis Agama Islam dan juga berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia. Sebab itu tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena ambil peluang, sebab bulan Ramadan ini kita tak pasti bila kita bertemu kembali. Jadi kita perlu mengejarnya dengan kata Nabi SAW, taharrau, rebutlah, carilah malam-malam Al-Qadar, iaitulah pada 10 malam terakhir Ramadan, insya-Allah. Ya, bila berpuasa melakukan ibadah, terutama sekali di bulan Ramadan ni, anggaplah ini Ramadan yang terakhir, kan, insya-Allah. Bagaimana untuk kita kaitkan dengan, sebab Allah, bagaimana untuk kita kaitkan, sebab ada di antara kita yang juga mengatakan YIDE ini adalah satu tempat yang disediakan untuk anak yatim, kan? Tapi untuk kita katakan berinfak tu, apakah yang mungkin dapat disalurkan kepada mereka, terutama sekali anak yatim yang bersama dengan YIDE? Baik, sebenarnya apa yang YIDE lakukan adalah menguruskan untuk penginapan mereka, makanan mereka, pakaian mereka, satu kos yang agak besar. Betul. Untuk menyantuni anak-anak yatim. Dan alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Tuan Yang Terutama Raja Muda Selangor sendiri menaungi Yayasan Islam ini, dan baru-baru ni tuanku bersama-sama kita untuk mengagihkan duit-duit raya kepada anak-anak yatim, dan insya-Allah pada Sabtu ini juga saya pun terlibat sama. Kita akan menyalurkan duit raya kepada anak-anak yatim. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, ingatlah bahawa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah, aku dan penjaga yatim begini di dalam syurga. Iaitulah Nabi dijadi
tengahnya dan jari telunjuk, jari tengah dan jari telunjuk. Nabi SAW lebih tinggi, tetapi orang yang menjaga anak yatim, yang membantu anak yatim tidak jauh dengan Nabi SAW, masih rapat dan jaraknya sedikit saja tuan-puan. Kalau nak kira amalan-amalan kita bulan Ramadan jauh sekali. Mungkin kita bantu orang susah, mungkin kita bantu pusat-pusat pengajian, tetapi membantu anak yatim begini jaraknya, begitu dekat dengan Allah Subhanahu taala. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, khairul buyut, sebaik-baik rumah adalah rumah yang didiami oleh anak yatim. Subhanallah. Subhanallah. Mereka risau kan ada scam dan sebagainya macam tadi. Piu pun ada cakap. Bagaimana untuk yakinkan mereka di luar sana, Piu? Untuk lebih meyakinkan bahawa ini adalah platform yang terbaiklah, jangan risau. Ya, betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama sekali, setelah setiap Jumaat, ketika khutbah Jumaat kedua, dalam khutbah Jumaat, Imam Khatib akan menyebut menyalurkan zakat ke lembaga zakat Selangor, termasuklah menyalurkan bantuan pada anak yatim kepada YD. Kalau tak pernah dengar, maknanya kita khusyuklah tengah khutbah Jumaat tu. Dan tuan-puan, kalau menunaikan zakat fitrah, ada di sana satu lagi kupon khas. Dah 5 tahun kita buat. Kupon sebanyak 2,000 kupon yang telah kita edarkan. 2 juta nilainya, yang mana boleh sambil bayar zakat fitrah, boleh terus infak hanya RM2 sahaja untuk anak-anak yatim. Jadi ini dah nampak dah, maknanya bukan skema. Bahkan kita boleh terus ke laman web dan juga ke kita punya Google Play. Tekan saja infak JD, ada maklumat di sana, insya-Allah. Ya, baik. Mungkin ada sedikit pemanis kalam yang nak ditinggalkan kepada penonton-penonton MSI untuk kita akhiri perbincangan kita, Piu, silakan. Baik, kata-kata akhir tuan-puan, ingatlah pada hujung hayat kita Allah sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku ya Allah. Kita nak minta lambat mati kita. Aku nak buat satu amalan akhir. Kita tak cakap nak baca Quran pergi haji, tapi fa asaddaqa wa akum minasan. Ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah untuk mengakhiri hidup ni. Tuan-puan, jangan sampai masa itu sampai, ambil peluang untuk kita menyantuni dan kita akan rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada website ataupun link yang mana yang paling mudah untuk mereka mengetahui apa lagi inisiatif daripada YD? Terus saja ke laman web atau juga ke Facebook kita, YIDE, YD. Jadi semua maklumat boleh dapat. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada PU Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah selaku sahabat prihatin YD. Assalamualaikum dan selamat berpuasa juga kita ucapkan, insyaAllah. Okey, kita akan kongsikan di minit-minit akhir bersama dengan Afad di sebelah sana yang sedang segak berdiri. Kejut saya. Dia macam sama lah. Tak tim-tim. Dia di tengah-tengah. Okey, baik Adib. Kalau tadi kita dah bercerita tentang berinfak, kami warga kerja Malaysia hari ini, khususnya pengacara pun nak memberikan sumbangan juga. Tapi sumbangan kami berbentuk barangan pre-love lah yang akan dikongsikan bersama dengan anda di Plaza Shah Alam pada hari Sabtu nanti. Jangan lupa datang. Okey, ini dia sedikit sebanyak info, tapi kami akan berada di sana seawal jam 8 pagi insya-Allah. Plaza Shah Alam, semua barang-barang ada, barang-barang Afad ada, barang siapa lagi? Semualah host-host kat situ semua ada. Anda beli 100% jualan akan diserahkan kepada mereka yang memerlukan. Ya, okey, kita jumpa esok hari. Kita dah membincangkan tajuknya, wajarkah hukuman mati mandatory dimasukkan? Jadi pastikan temu janji anda bersama dengan Malaysia hari ini pada esok hari bermula 9.30 pagi. Assalamualaikum, jaga diri, salam Ramadan. Selamat Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba.